السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan lagi dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Imam dan Tuan Bilal barisan AJK Surau Wangsa Melawati. Seterusnya tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, datuk-datuk yang dirahmati Allah Taala sekalian. Bersyukur pada Allah Taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bertemu pada malam yang bahagia pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan ia sebahagian daripada himpunan amal saleh kita bersama, yang menjadikan ia asbab untuk kita kembali berhimpun di bawah naungan Allah Ta'ala yang disebutkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu golongan manusia yang mendapat naungan Allah Ta'ala adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'in. Dan juga doa berpanjangan buat umat Islam yang di bumi yang sedang bergolak di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang. Dan kita juga dalam suasana kita menempuh ujian agar kita semua diberikan kekuatan insya-Allah. Tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita berada di ambang tahun baru hijrah. Ya, saya kira hari Sabtu ni lah insya-Allah kita akan masuk 1 Muharram. Jadi bila bersempena dengan tahun baru ini, maka sepatutnya kita telah pun merancang untuk melakukan aktiviti-aktiviti ibadah pada setahun depan. Macam tu. Maksudnya masuk tahun baru tinggal nak muhasabah dan juga merancang untuk taat tahun depan. Muhasabah diperlukan untuk perbaiki kelemahan. Kalau kita tidak bermuhasabah, kita tidak menghitung kesilapan kita, maka kita tak tahu apa yang kita nak buat akan datang. Ya. Jadi perancangan tahun depan bergantung pada muhasabahnya kita tahun ni. Apa yang kita tak capai tahun ni, kita bawa ke depan. Dan apa juga yang kita nak capai juga kita rancang bawa ke depan jugalah. Ya. Asyik rancang tapi tak penuh Ustaz, macam mana? Tak apa. Yang penting ada perancangan. Contohnya, mungkin kita target nak hafal Quran. Kalau kita target 1 tahun 1 juzuk, insya-Allah 30 tahun habis. Jadi kalau setahun 1 juzuk, 1 juzuk ada 20 muka surat. Ya, 20 muka surat untuk dibahagikan selama 12 bulan. So, kalau 12 bulan untuk 20 muka surat, jadi 6 bulan 10 muka. 3 bulan 5 muka. Begitu kita pecahkan. Jadi dalam tempoh 3 bulan 5 muka surat. Lagi kecil pun Ustaz, ada 90 hari untuk 5 muka surat. Kalau 90 hari bahagi 5, 90 bagi 5, 1 bawa ke atas, 5, 4, 0, 8, 18 hari. Satu muka, 18 hari hafal. Kecil lagi boleh tak Ustaz? Boleh. Satu muka ada 15 baris. Jadi, kita ada 18 hari. Jadi, 1 hari 1 baris, ekstra 3 hari. Berehatlah tu. Apa terus Ustaz? 1 baris tu. Rehat 3 hari. Jangan tak rehat. Boleh rehat, lepas tu boleh ngulang.
Kalau on track, insya-Allah lah, ya, kita akan habis 1 juzuk tahun depan. 30 tahun khatam. 30 tahun saya kat mana Ustaz? Tak dalam kubur. Tak apa, yang penting ada rancang tu. Barulah ada sebab, ya Allah aku tak khatam lagi, elok ya Allah tambah setahun lagi umurku. Ya, adalah sebab untuk dibawa ke depan umur tu, sebab tak khatam. Paling kurang ada perancangan, satu baris je. Tapi takkanlah kita tak hafal langsung. Ada surah-surah yang kita dah hafal, sebut pangkal nampak ujung, sebut ujung tak nampak pangkal. Ada dah tu macam Yasin, Al-Kahfi, nampak dah sikit-sikit. Jadi itu juzuk amma. Juzuk amma tu kita dah boleh khatam dah. Kira dah 2-3 juzuk tu dalam tangan dah. Tinggal kita nak organize balik kita punya perancangan tentang Quran. Barulah ada dipanggil penambahbaikan. Itu dari sudut Quran. Macam-macam lagi lah. Macam-macam lagi yang boleh kita buat. Baik. Maka kita menyambung bacaan kita, iaitu An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Sila je. Ya. Ya. Ya, betul. Ya. Ya, ya. Boleh. Ya. 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 Syiah. Bashar. Ya. Syiah. Ya. Syiah. Sunni. Iran. Baik. Okey. Baik. Terima kasih pada soalan ni, lebih kepada pengalaman saya lah berada di sana. Alhamdulillah belajar di Jordan selama 4 tahun dan berada di sana. Jordan ni dipanggil tanah Syam lah. Syam ada 4 negara. Jordan, Syria, Lebanon, Palestin. Ya. Jadi dipecahkan kepada Jordan, Palestin, Syria, Lebanon tadi. Dan di Jordan ni ada banyak negara-negara, ada tempat-tempat yang bersejarah. Antaranya perang Yarmouk berlaku di Jordan, perang Mu'tah berlaku di Jordan, peristiwa pembukaan Al-Quds, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi membina, dia panggil istana kubunya, antaranya di Karak, di Mu'tah. Dan ada juga tempat-tempat yang dipanggil tinggalan-tinggalan Roman Empire, iaitu ada Colosseumnya di Amman, ada di Qais, iaitu di utara Jordan. Kemudian Jordan juga ada dipanggil Dead Sea, Laut Mati, tempat di mana diterbalikkan bumi itu oleh Allah Ta'ala kerana dosa manusia yang dibuat oleh kaum Sodom ataupun kaum Nabi Lut alaihissalam. Dan juga di situ juga ada Ashabul Kahfi, yang mana dirakamkan ceritanya di dalam Quranul Karim. Jadi Jordan ini negara yang penuh syarat dengan sejarah. Berbalik pada peristiwa di mana Ashabul Kahfi lah dulu. Ashabul Kahfi ini dari sudut sejarahnya banyak tempat mengatakan mereka ada Ashabul Kahfi. Di Jordan ada kata dia Ashabul Kahfi. Di Syria pun ada mengatakan mereka ada Ashabul Kahfi. Di Turki pun ada Ashabul Kahfi. Di India pun ada Ashabul Kahfi. Kan? Suka hati dia je. Sebab kebanyakan orang nak claim dia ada Ashabul Kahfi sebab tak ada dipanggil secara tepat kedudukan Ashabul Kahfi yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Dia hanyalah dibawa oleh orang-orang yang kemudian. Ni Ashabul Kahfi, ini Ashabul Kahfi.
Kalau kita pergi Turki, mereka katakan inilah yang paling tepat. Kalau kita pergi Syria, Syria kata inilah yang paling tepat. Kalau kita pergi Jordan, inilah yang paling tepat. Disebabkan saya belajar Jordan, saya kata itulah paling tepat di Jordan. Di Jordan lah yang paling tepat kerana ianya telah pun di-endorse oleh kerajaan Malaysia. Maksudnya kerajaan Malaysia dan kerajaan Brunei dan beberapa lagi kerajaan Asia Tenggara telah membina beberapa, contohnya masjid. Masjid telah dibina di tepi makam Ashabul Kahfi ataupun gua Ashabul Kahfi, yang mana masjid itu rebuild, dibina semula. Dan sememangnya tempat Ashabul Kahfi itu memang ada masjid. Baik. Dan Ashabul Kahfi ini dipanggil gua yang telah ditidurkan 7 orang anak muda yang telah melarikan diri daripada Raja Daqyanus untuk menyelamatkan agamanya, akidahnya. Baik. Dan di sana juga ada Laut Mati. Laut Mati ini kita semua sedia maklum kaum Nabi Lut alaihissalam ataupun kaum Sodom yang telah membuat dosa, iaitu LGBT. Sodomize tu. Dia perkataan Sodom lah, kaum Sodom tu. LGBT. Lesbian, gay, transgender dan bisexual. Mereka mengamalkan kehidupan songsang. Suka kepada kaum sejenis. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala terbalikkan bumi itu di atas dosa yang dilakukan. Dan apa yang berlaku, Nabi Lut alaihissalam bukan lari atas perintah Allah Taala, tinggalkan tempat itu. Namun isterinya termasuk di kalangan orang yang melakukan dosa itu. Maksudnya Nabi Lut alaihissalam terpaksa berhidup dengan isterinya, yang isterinya hidup dengan kaum yang buat maksiat itu. Maksudnya Nabi Lut boleh ceraikan isteri dia, tapi Nabi Lut pilih untuk bersabar, tenang, masih lagi meletakkan harapan. So itu juga memberi satu indikasi bahawasanya kalaulah isteri kita masih lagi ada ruang untuk dia bertaubat, atau pasangan kita buat dosa tapi dia ada ruang untuk bertaubat, kita bertahan dan bersabar. Itu adalah besar pengorbanannya. Kerana Nabi Lut tidak menceraikan isterinya, walaupun isterinya termasuk di sebahagian dari kaum yang diterbalikkan itu. Baik. Dead Sea ini ataupun Laut Mati ini tempat yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW pernah satu hari melintasi tempat yang dilaknat, iaitu di Petra. Satu lagi Jordan ada Petra. Kaum Samud, kaum Ad dan kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihissalam. Ada lagi tempat yang dilaknat juga di Jordan ni. Ada Laut Mati dan ada kaum Ad, kaum Samud, wa Adin wa Samud, Dan Nabi melajukan jalan dia, jalan cepat. Sahabat kata, ya Rasulullah, kamu kau cepat ni sebab di sini ada tempat dilaknat, ada tempat yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi tidak pergi ke situ untuk sengaja-sengaja pergi ziarah, tak ada. Cuma kita dekat akhir zaman ni orang sengaja pula pergi ziarah. Pergi Petra lah, pergi Laut Mati lah. Ulama berselisih pendapat, adakah boleh pergi? Kalau kita nak jaga dari bab waraknya, kita tak pergi. Tetapi secara syariahnya, dia tidaklah haram. Dia tidak haram. Kerana Nabi tak kata haram. Nabi tak suka pergi. Nabi tak mengatakan ianya haram. Nabi sebut, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum." Bila aku suruh kamu buat sesuatu, datangkan hanya pada kadar yang kamu mampu je. Jadi itu menunjukkan bukanlah satu pengharaman. Jadi boleh pergi. Dari bab syaraknya tidaklah haram, tapi dari sudut waraknya kita tak pergi sebab tempat itu tempat dilaknat. Hukumnya dua, satu bab syarak, satu bab warak. Syarak ni benda harus boleh buat, tapi secara waraknya walaupun dia harus, tapi dia menyebabkan diri kita dipandang hina ataupun dipandang serong. Begitu. Jadi Laut Mati ini tuan-tuan perempuan, dia besarlah kiranya. Sebelah kiri itu adalah Palestin, sebelah kanan ni adalah Jordan. Dia bawa, maksudnya Laut Mati ini adalah teritori yang direbut oleh Palestin dan Jordan, ataupun Israel dan Jordan. Tapi selalunya Jordan give up lah kepada Palestin. Sebab apa? Sebab Palestin sekarang ni Israel yang kawal. Jadi dia tak ada kuasa. Dia hanya ikut je apa yang telah diberitahu oleh Israel. Jadi tuan-tuan kalau nak pergi Jordan, bolehlah pergi ke tempat-tempat ni untuk ambil pengiktibaran ceritanya. Di Laut Mati, di Petra,
Dipanggil The Red Rose City. Nama Petra ni The Red Rose City, yang dipanggil Seven Wonders of the World. Salah satu tempat yang dipanggil Seven Wonders lah. Tempat yang ajaib dipanggil. Sebab bandar itu dibuat berdasarkan memahat kaum yang memahat bukit. Dia buat kota yang berwarna Red Rose City. Dia boleh Google saja. Dan dia ada juga Wadi Rum. Ni tempat Wadi Rum ni dipanggil tanah yang berwarna golden sand. Kalau sampai masanya matahari tu pukul 4 petang, kalau kita betul angle-nya satu sudut tu nampak warna gold, warna emas, semua warna emas. Tempat berlakonnya cerita Transformers tu di Wadi Rum. Dan kalau Petra tu tempat berlakonnya Indiana Jones. Saya kalau cerita sejarah ni kira sesat jadi macam tourism lah. Kira boleh sign up lah siapa nak pergi 3 hari 2 malam ke Jordan. Apa pun juga, Jordan adalah tanah Syam, tanah yang Nabi sebut diberkati. Maka ulama kata alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang mana Allah sebut Nabi SAW pergi bermusafir ke Syam, yang mana tanah Syam ini diberkati. Dengan dalil tanah Syam itu diberkati, maka tempat-tempat yang dilaknat itu juga diberkati. Diberkati sebab Allah Ta'ala sebut alladhi barakna haulahu. Yang tidak disukai adalah kaum yang duduk di situ, yang telah melakukan dosa menyebabkan mereka dilaknat. Maka boleh pergi untuk ambil pengiktibaran. Jadi menjawab persoalan keadaan ataupun situasi di Jordan. Jordan ni negara yang westernized. Sistem pembelajaran dia pun westernized. Dia ikut western. Dia kalau masuk universiti dia macam kita lah. Dia ada semester 1, dia semester 1, semester 2 dia ada short sem. Kalau di Al-Azhar tak ada. Azhar ni masuk awal tahun, exam akhir tahun. Dia lambakkan terus 14 subjek, 15 subjek ke akhir tahun. Sebab tu banyak yang belajar Mesir daftar awal tahun, lepas tu ronda satu dunia. Pergi UK lah, pergi Turki lah, pergi Jepun, datang balik Mesir ambil exam. Itu menjadi isu banyak. Sebab apa? Sebab orang bukannya belajar pun, mereka daftar lepas tu dia ronda-ronda. Kita nak exam, tengok pelajar Mesir datang lah, kita nak berjalan bawa mereka pula. Kita nak exam. Jadi sekarang ni kerajaan Mesir dah tukar sistem Azhari supaya ambil macam Jordan juga. Dia ada sistem semester yang mana memang student ada carry forward markah, carry forward. Bila dia carry forward ni, maka dia ada rasa tanggungjawab lah untuk belajar ikut semester. Dulu attendance pun tak ambil, itu di Azhar. Sekarang ni dia dah ubah kepada attendance dia ambil. Kalau belajar di Jordan memang attendance kena ambil lah. Baik. Dan Jordan ni negara yang saya kira tempat yang agak stabil lah untuk kita belajar bahasa. Kebanyakan orang nak pergi haji melalui luar negara boleh berdapat melalui Jordan. Jordan dia bagi kota haji kepada kita lah. Maksudnya bagi kita belajar sana, ambil pusat bahasa, ambil mungkin markas lughah lah, language center, kemudian apply haji. Dapat. Ini dipanggil jalan yang tidak disangka-sangka lah, boleh dapat. Siapa yang apply boleh pernah dapat lah. Baik. Maka satu, buat Jordan. Yang kedua, berkenaan dengan Syria. Syria berlakunya perbalahan pergaduhan ni pada tahun 2010, 11 lah, 11, 11-12. Dia berasaskan kepada political issue lah, isu politik. Isu politik ni dia tak kira agama. Dia kira geng. Hang geng aku ke, hang bukan geng aku. Kalau di Iran, walaupun Sunni minority, Syiah majority, tetapi dari sudut politiknya orang Sunni tak campur tangan. Maksudnya orang Sunni ni kira jenis silent je. Tak involve dengan dia punya pemilihan-pemilihan tu. Mengundi lah ataupun memilih lah, tapi tidaklah aggressively involved dalam dia punya political punya movement. Tetapi di Syria berlaku rampasan. Seperti mana yang berlaku di Libya. Muammar Gaddafi dijatuhkan. Kemudian sama juga yang berlaku di Mesir berlakunya pilihan raya. Itu pun diorang ambil balik. Dia ambil balik. Dan di Syria tak sampai, tak habis. Maksudnya Bashar al-Assad dia negara komunis, dia bukan sekadar disupport oleh
negara-negara sekutunya, tetapi dia ada backup komunis. Komunis. Jadi komunis dia besar lah. Dia backup daripada Rusia, backup daripada China. Negara komunis ni dia panggil, dia ada sikit dia punya kekuatan lah. Jadi apa pun juga apa yang berlaku di Syria, dia lebih kepada political punya isu lah, politik. Walaupun kita Sunni, tapi kalau kita geng Bashar okey je. Tak ada masalah, ya. Sama juga dekat Saudi. Saudi orang Syiah ada about 40%. Saudi. Ya. Sunni 90%, 60%. Walaupun secara umumnya yang kita nampak Mekah dan Madinah ni banyak Sunni. Tapi di Saudi banyak Syiah. About 40%. Tapi silent. Di Jordan pun ada Syiah. Syiah di Jordan lebih kurang 30%. Di Syria, di Afrika banyak negara yang majoritinya Syiah. Jadi Syiah ni dia boleh settle. Dan kita kena ingat perluasan empire Syiah berlaku pada zaman Fatimiyah. Kerajaan Fatimiyah telah mengestablish negara Syiah ni banyak, dan dia telah memberi fund kepada gerakan-gerakan Syiah untuk masuk ke kampung-kampung untuk mensyiahkan orang. Dia menggunakan sentimen kesianlah kepada Ahlul Bait. Kesian. Ya. Sunni kita kesian juga, tapi janganlah sampai kita menghina sahabat pula, mengkafirkan sahabat. Itu dah salah dah. Kita boleh kesian zalim yang berlaku, tapi bukanlah kita pada posisi untuk menghina sahabat yang berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berlaku di Syria tidak sama apa yang berlaku di Iran, di Saudi dan di Jordan. Walaupun ada Syiah dan Sunni, tetapi di Syria ini berlaku kerana apa? Kerana pertembungan politik. Menjawab persoalan tu insya-Allah, ya. Jadi tuan-tuan bolehlah kalau nak pergi. Dulu Syria memang negara yang cantik, subhanallah. Syria negara yang sangat cantik. Ya, bandar Halab tu, ya Allah akbar, bandar yang cantik. Saya pergi 2005 2009, memang negara yang aman. Banyak pelajar Malaysia boleh belajar dengan tenang di bandar Damsyik. Tapi setelah berlakunya peperangan, bandar di Syria memang kolaps lah, habis. Ya, memang habis. Ada bandar yang bergerak tapi penuh dengan ketakutan. Dia berpecah pada 7. Syria ni pecah 7 golongan. ISIS-nya, geng Basharnya, geng pemberontaknya, geng macam-macam geng ada 7. Ini 7. Dan kalau balik kampung tak boleh cerita dia geng mana. Kalau balik kampung cerita geng siapa, memang kena tembak. Adik-beradik pun bergaduh sampai bawa pistol. Ya, kalau adik geng Bashar, abang geng ISIS, pom tembak. Adik-beradik. Itu berlaku di Syria. Ya. Jadi apapun juga kita doalah agar mereka semua mendapat kebaikan, ya. Dan tidak dinafikan juga Bashar dia melepaskan golongan-golongan Syiah dulu keluar daripada Syria. Yang banyak settle di Jordan, yang jadi pelarian banyaknya di kalangan mereka adalah Syiah. Termasuklah yang datang ke Malaysia. Ya, Arab-Arab pelarian yang datang ke Malaysia ada di kalangan mereka, dan majoriti di first batch adalah Syiah. Ya, pernah kawan saya tu dia pergi tengok kawasan-kawasan yang majoriti Arab, tapi tak ada masa sembahyang Jumaat. Maksudnya dia tak masuk pun sembahyang Jumaat. Sebab apa? Sebab rupanya mereka Syiah. Tak sembahyang Jumaat. Kita semangat tengok Arab datang, mata biru, kulit putih, jadi menantu pula. Anak kita berkenal dengan dia. Kita pun dia nak kahwin pula dengan anak kita. Kita alhamdulillah lah dapat menantu Pak Arab. Rupanya Syiah. Tak semayang. Dia depan kita, dia bertaqiyah. Ya? Jadi kita minta lindunglah pada Allah Ta'ala agar kita tidak terdedah dengan fitnah Syiah. Walaupun yalah, Syiah ni makin banyak lah di Malaysia ni. Dulu di Gombak ada 2 je dia punya haul, perhimpunan dia tu. Sekarang ni dah ada berapa belas lah, 15 ke 16 perhimpunan Syiah di Gombak. Di Gombak, Kuala Lumpur samalah. Dan mereka bergerak tidak diketahui. Hanya perizikan-perizikan yang katakan, oh ada tempat Syiah ni. Gitu. Dan tak boleh ambush pun sebab dia tidak buat secara terang-terangan. Kalau ambush pun dia lepas gitu je. Jadi tambah heboh pula nanti. Baik. Maka kita menyambung bacaan kitab kita, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat iman pada muka surat 264.
iaitu doa huwal ibadah. Keutamaan doa dan adabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Surat 264, doa itu adalah ibadah. Jadi sebab itu bila kita berdoa, tuan-tuan perempuan, kena jaga adab-adabnya. Kena baca bismillah, kena berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memuji Allah, kemudian mengerdilkan diri kita, barulah minta, ya Allah. Gitu. Ya Allah, kau maha kaya, kau maha hebat. Ya Allah, aku banyak lemah dan dosanya, ya Allah. Maka itu, ya Allah, ampunkan aku. Begitu adab doa. Ya? Macam kita cakap depan tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Fatih, harap diampun. Apa benda ngampun? Tak salah lagi dah minta ampun dah. Itu cakap dengan raja lah. Itu adab dengan raja, bahkan dengan Allah Ta'ala lagi kena kerdil. Ya Allah, Kau maha agung, Kau maha berkuasa. Itu kita sebut menggunakan Asma'ul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Rahman, Ya Rahim. Kita gunakan Asma'ul Husna di saat kita berdoa. Itu adabnya. Ya? Dan doa ni kita menghadap kiblat, kalau boleh dalam keadaan tenang. Allah Ta'ala tidak akan terima doa dalam keadaan hatinya ghafil, lupa. Doa tapi meriwang-riwang ke mana. Tak faham satu hal, apatah lagi tak ada penghayatan pada doa. Dan yang kedua, Allah tolak doa kalau kita berdoa dalam keadaan makan dan minum dari sumber yang haram pula. Makan minum sumber haram, awal-awal lagi rejected. Tak layak berdoa pun. Minta pandai, tapi buat tak pandai. Gitu. Minta kat bos nak naik pangkat, tapi datang lambat menjang. Boleh naik pangkat tak? Bos pun pening kau minta naik pangkat. Tapi bila performance review, banyak merah je attendance. Payahlah macam ni. Beres apa, tunjuklah performance. Meeting datang meeting, update tak update, tidur menjang, mula lagi. Buat part-time business ni macam mana? Contohlah. Jadi maksudnya samalah di dalam konteks kita menjadi hamba Allah yang nak dikabulkan doa. Kalau kita minta tak faham, musibah. Kalau dah minta, dah faham, tapi tindakan kita berlawanan dengan apa yang diminta, lagi double musibah. Double trouble. Sabda Nabi SAW, "Ad-du'a'u silahul mu'min, wa imaduddin, wa nurus samawati wal ard." Doa itu ialah senjata orang mukmin, asas bina bagi agama dan cahaya petala langit dan bumi. Yang kita solat ni tuan-tuan perempuan adalah doa. As-salah wa doa. Solat ni doa. Sebab tu sunnahnya dalam solat kita berdoa masa sebelum bagi salam. Sebelum bagi salam tu kita doa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang paling afdal kita doa macam mana yang Nabi minta. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal, wa min azabil qabr, wa min azabin nar. Ini doa yang kita minta, yang Nabi minta. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ini doa-doa yang boleh diminta sebelum bagi salam. Tapi seafdalnya kita sembahyang sunat lah. Kita sembahyang sunat kita doa, Ya Allah. Sebelum bagi salam tu doa. Ustaz, masa sujud terakhir boleh doa tak? Boleh, tak ada masalah doa. Tapi panjang sangat. Kalau panjang sangat, doa sembahyang asing. Sembahyang seorang. Imam tak boleh dah panjang-panjang, baca panjang. Nanti kan imam seorang aja sujud. Jemaah dah tak ada. Mana jemaah? Dah. Jadi jemaah nak kena raikan jemaah pula. Jadi secara asasnya, bila kita solat, itu adalah doa. Jadi bila kita berdoa, khususnya dalam solat, pastikan doa itu, yang pertama sekali, mesti dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Melayu. Kalau kita tak pandai bahasa Melayu, tak pandai bahasa Arab, seeloknya jangan disebutkan lafaz. Niat di hati. Maksudnya lafaz tak sebut. Kita tak nak menambah bacaan di lafaz ni.
Jadi lintasan hati saja. Seperti ayat akhir tu, fil alamina innaka hamidun majid. Sementara tunggu imam nak bagi salam tu, kita pun melafazkan di dalam hati apa yang kita minta. Boleh. Maka sabdanya lagi, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al bir. Tiada yang boleh mengubah takdir Allah kecuali dengan doa, dan tidak yang boleh menambah umur kecuali beramal kebajikan. Ini panggil tips. Takdir kita ni tuan-tuan puan-puan, semua dah ada. Baik buruk semua dah ada. Tapi takdir itu boleh berubah dengan doa. Takdir ni dia ada muallaq dan mubram. Takdir muallaq, takdir yang bersangkutan dengan pilihan manusia. Yang kedua, takdir mubram. Takdir mubram ni takdir yang sejak azali dah berada di dalam simpanan Allah Ta'ala. Takdirnya matinya kita, rezeki kita, kahwin dengan siapa, umur panjang mana. Takdir muallaq ni macam contohnya, kita nak, kalau kita lapar, kita makan. Disebabkan kita makan, kita kenyang. Itu takdir. Kalau makan tak kenyang-kenyang, itu membela. Makan 3 pinggan, tak kenyang lagi. Lapar lah ustaz. Macam ni. Asbab makan, memang kenyang. Itu takdir muallaq. Asbab pandai, sebab belajar. Itu takdir muallaq. Asbab, apa lagi? Apa-apalah yang ada sebab wal musabbab. Pergi ke kanan ke Johor, pergi ke kiri ke Ipoh. Kalau pergi ke junction kanan, memang pergi Johor. Sebab itu takdirnya. Tapi kalau masuk junction kanan, tapi mulut sebut Ipoh, memang tak sampai Ipoh. Pasal jalannya ke Johor Baru. Pergi ke junction kiri, pergi ke Ipoh. Tapi mulut duk ratit Johor. Memang tak sampai. Dia pergi ke mana? Ke Ipoh lah. Begitu takdirnya, kalau kita sedang buat ibadah, maka itu jalan ke syurga. Kalau buat maksiat, itu jalan ke neraka. Ini dia kata Allah Ta'ala ada takdir dah kita ni syurga neraka. Jadi buat dosa pun tak apa ustaz. Sebab kita ni dah ada takdirnya. Kalau buat jahat pun, kalau dia takdirnya ahli syurga, dia mesti mati jadi ahli syurga. Kalau dia buat maksiat pun, kalau dia buat taat pun, kalau dia ahli neraka, tak guna ibadah tu, memang confirm ahli neraka. Dia kena fikir dari sudut takdir Allah Ta'ala ni bersangkutan dengan tindakan manusia itu. Allah tidak bersifat zalim. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak bersifat zalim dan mencagah dengan janjinya. Kalau dah jalan ke kanan tu ke Johor, memang pergi Johor. Dia takkan jadi ke Ipoh. Kecuali kalau dia mati, dia dikuburkan di Ipoh. Mungkin ada waris dia di Ipoh. Kau bawa dia balik di Ipoh. Tapi pemilihan itu yang bernilai, iaitu dia ke sana. Jadi doa mampu merubah takdir. Ceritanya doa ni tadi mampu merubah takdir yang telah ditetapkan itu. Contohnya doa seorang ibu kepada anak. Ya Allah, aku nak anak aku jadi ustaz, ya Allah. Biarlah dia pergi ke mana, ke London, ke UK, ke US. Aku nak dia akhir nanti jadi ustaz. Amin. Ada orang doa gitu. Anak dia tu macam-macam bersilat, macam-macam aktiviti. Tapi end up, jadi ustaz. Ini doa mak. Betul, mak doa. Kau pergilah, kau buat apalah. Kau buat engineering ke, kau nak sambung subjek English TESOL ke, mak doa pada Allah, ya Allah, aku nak anakku jadi ustaz. Dan itu dimakbulkan pula. Sebab doa mak pada anak tak ada hijab di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu mak ni jangan pernah doa yang tak elok untuk anak. Sampai sekarang lah, walaupun anak tu dah besar panjang, doa mak itu penting. Sila je. Ya. Betul. Ya. 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 Ya, baik. Takdir ini adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali kita kena pegang, ianya adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pendapat itu dan ataupun pegangan itu adalah akidah kita. Beriman pada
takdir baik dan buruknya. Ya. Tetapi sebagai manusia, kita tidak terlepas daripada ikhtiar. Ya, kita dituntut untuk berikhtiar, dan Nabi SAW juga menyebut bahawasanya doa seorang ibu kepada anak tadi ni, dalam konteks doa ibu kepada anak ni adalah doa yang tidak ada hijab. Dan kalau katalah ditakdirkan ibu itu berdoa juga adalah satu takdir, maksudnya ibu itu berdoa dan merubah takdir, dan itu juga telah pun ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Begitu yang disebut tadi tu, takdir mu'allaq. Takdir yang mana Allah letakkan kita di satu persimpangan, kita pilih ke kanan, takdirnya ke Johor. Simpang ke kiri, takdirnya adalah ke Ipoh. Takdir tu telah pun ada. Dia macam jalan tu. Ya, pemilihan itu juga telah ada. Pemilihan, kita pilih ke kanan ke kiri. Dan setiap kali pemilihan itu, Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita bertindak balas. Begitu. Allah bagi kita peluang untuk mengusahakan takdir itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sembunyikan takdir di penghujung. Maka setiap kali pemilihan itu Allah letakkan atas tanggungjawab kita. Dan di saat kita buat keputusan itulah, maka doa ibu ni tadi yang akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala, menyebabkan hati anak tu pilih, aku nak ke syurga. Begitu. Ya. Secara umumnya kita beriman takdir ini milik Allah Ta'ala. Dan kedua-dua baik dan buruk ini takdir Allah Ta'ala belaka. Jadi pemilihan manusia ini juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi Allah berikan ianya kepada manusia untuk memilih dan berdoa. Begitu. Ya? Maksud two sets of takdir ini telah pun ada. Itu kena faham. Baiknya dan buruknya tu. Beriman khairuhu wa syarruhu. Setiap individu ini, dia ada dua set of takdir lah. Dia dah ada dua jalan lah. Ke syurga ke neraka ke, maka pilihlah jalannya untuk ke syurga. Sebab kita tak tahu di manakah penghujungnya. Ya, kita tak tahu di manakah penghujungnya. Walaupun eventually di penghujungnya, the set of takdir kita itu telah pun ada dah. Sama ada kita pilih ke kanan ke kiri ke, itu semua di dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi itu tidak menafikan kita sebagai manusia wajib berikhtiar untuk memilih jalan yang baik. Sebab ada orang cuba menyanggah benda tu. Ustaz, kalau saya ni dah memang confirm Allah takdirkan saya ni ahli neraka, buat apa saya pergi masjid lagi? Tidak. Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita pilih secara timbang tara jalan ke syurga, jalan ke neraka. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan ketakwaan dan kefasikan. Pilih. Allah kata, Allah bagi kamu dua pilihan. Fa'alhamaha, Allah ilhamkan. Fujuraha, keburukan. Wa taqwaha, dan keimanan, ketakwaan. Pilih. Gitu. Ya. Jadi dia menjawab bahawasanya setiap individu ada dua set of takdir. Pemilihan itu Allah berikan kepada manusia. Dan takdir itu akan dipersoalkan. Tindakan itu akan dipersoalkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ubahnya takdir, salah satu sebab hati manusia itu memilih jalan kerana doa seorang ibu. Yang kedua, doanya seorang musafir di jalan Allah Ta'ala. Orang musafir ini dia punya doa tidak ada hijab. Orang yang dizalimi, dia juga di doa ini tidak ada penghalang. Orang musafir, orang dizalimi, doa seorang ibu. Apa lagi doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Doa di padang Arafah. Ini semua doa-doa yang Allah Ta'ala kabulkan. Di hari Jumaat, lepas asar, ini semua doa-doa yang Allah Ta'ala kabulkan. Dan kalau takdirnya telah pun ada, maka doa itu juga telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dilafazkan pada hari Jumaat ataupun pada hari Arafah itu. Wallahu a'lam. Ya? Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan. Sila je. Ya. Mayang. Ya. 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 Oh, okey, baik. Atau baik.
Ini soalan betul ni. Maksudnya dari sudut praktikalnya adalah doa yang kita faham. Ya, sebab memang itulah maksud doa yang kita faham. Dan mana datang bahasa Arab pula Ustaz? Nabi SAW memanglah berdoa dalam bahasa Arab. Nabi orang Arab. Ya. Dan kalau kita belajar bahasa Arab, kita doa dalam bahasa Arab itu dipanggil, kita mengangkat, dipanggil syiar Islam Arab. Ya. Namun atas kapasiti individu dah kita memang tak pandai bahasa Arab. Doa tak faham. Jadi kita doa dalam bahasa Melayu. Tak ada masalah. Cuma sembahyang berjemaah ni kita boleh pelbagaikan. Ya, tidaklah nak kata doa bahasa Arab ni tak bagus. Bagus je kalau imam faham. Nah, kita mengaminkan doa imam tu. Amin. Ya, walaupun kita tak faham, tapi aminnya kita itu dengan meraihkan kefahaman imam ataupun kefahaman ustaz itu adalah satu benda yang juga dipanggil kebaikan. Ya. Cuma paling afdal adalah doa dalam bahasa yang kita faham. Itu tak boleh buat apa lah. Meminta ni mestilah faham. Kalau tak faham apa dia minta? Tak boleh. Habis ustaz, macam mana kita nak buat? Kalau macam tu, kalau nak imam bahasa Melayu, cakap kat imam, isyak orang bahasa Melayu. Dia kata, bayar lebih boleh. Standard lah tu, kalau ada demand, bayar lebih lah. Takkan kita nak minta MC cakap saja, mesti contoh lah, contoh. Tapi kalau kita boleh set satu doa tu, imam boleh prepare, boleh, tak ada masalah. Ya. Saya kalau doa saman, orang jemput rumah, kita apa hajatnya haji? Ni hajatnya. Kita sebutlah, Ya Allah, Ya Tuhanku, perkenankanlah doa ataupun hajat Tuhan umpunya makanan ini, agar dikabulkan doanya. Gitu niatnya. Boleh. Ya, yang penting doa tu kita faham. Ya. Habis tu ustaz, kalau layankan sangat, tak faham kita ni, bila nak baca bahasa Arab? Kata imam pula. Imam pun dia backup baik juga. Ya tak ya. Kita ni bila tak faham bahasa Arab? Yelah, bukanlah satu bentuk dipanggil hukuman pula kan. Dia menghukum orang pula, tak faham bahasa Arab, lantak kamu. Yang penting kamu kena belajar bahasa Arab. Tak boleh jadi juga gitu. Ya? Sebab belajar bahasa Arab ni bukanlah satu tuntutan pula. Ya? Dia bukanlah satu fardu belajar bahasa Arab. Melainkan dia adalah ilmu alat untuk faham agama. Sedangkan agama kita ataupun agama Islam telah pun ada dalam bahasa Melayu. Bahasa itu dipanggil ilmu alat lah, tools sahaja. Ya? Jadi jawapan yang paling tepat, bahasa yang patut digunakan dalam berdoa adalah bahasa yang boleh mencetuskan rasa di dalam hati. Gitu, rasa dalam hati tu. Ya, kalau tak dapat tercetuskan dalam hati, maka doa tu dia hanyalah sekadar satu lafaz yang tidak ada, dipanggil penghayatan. Boleh nanti lah. Apa tu? Macam ada benda nak cakap macam tak lepas. Ya. 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 Doa dalam saya. Okey. Jadi Melayu kan. Ya betul. Itu ya, tak ada masalah. Betul. Ya, nama pun imam. Imam punya perbuatan mana orang boleh sanggah? Imam angkat takbir, belakang tu PM pun sabar. Bagi saya angkat takbir dulu ya. Sultan pun tak angkat takbir kalau imam tak angkat takbir. Tuanku, lutut. Tumit. Ya. Masa tu lah imam tunjuk action sikit. Tuanku, depan sikit. Padahal dah tegak lah tu, sajalah usik. Tuanku depan sikit. Sikit. Saja nyakat. Saya cakap kat imam yang tugas tu, sultan kat belakang. Aku bagi kat dia sikit ke dah. Depan sikit. Pandai hang usik. Yalah, kalau tidak kan ampun tuanku. Yang ni kita bagi tuanku. Ampun tuanku. Depan sikit. Baru diikut. Jadi imam tak ada masalah dan tak ada isu pun doa dalam bahasa Melayu sebab dia adalah sebahagian daripada kesempurnaan ibadah, iaitu berbicara dengan Allah Ta'ala. Tapi boleh doa dalam bahasa Arab, kan Nabi SAW berdoa dalam bahasa Arab. Itu bukan satu sunnah qauliyah, sunnah perbuatan, sunnah fa'liyah Rasulullah SAW doa dalam bahasa Arab. Boleh. Ya, tapi kesempurnaan itu adalah kita datang daripada hati, ya Allah.
Amin ya rabbal alamin. Jadi apa yang baik itu pada Allah Taala, yang kurang itu kelemahan di saya, kullu ma tasma'un, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli azan ya.